بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan, begitu banyak. Bahkan segala nikmat yang dikurniakan itu tidak terhitung, disebabkan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, tuan-tuan, adalah nikmat pengutusan baginda Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, adalah penutup bagi sekalian para anbiya. Dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa khutima biyan nabiyyun, ditutup akan sekalian para nabi itu denganku. Berarti tiada lagi nabi yang baharu yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu daripada keyakinan bagi golongan ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra.
Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, saya adalah penghulu bagi sekalian anak Adam. Saya adalah ketua bagi sekalian anak Adam pada hari kiamat kelak. Bukan saya nak berbangga-bangga. Yani baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu bagi sekalian manusia pada hari kiamat kelak. Tujuan dikhabarkan akan perkara tersebut kepada kita agar bertambah cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan nikmat tersebut, yakni nikmat bahawa baginda adalah penghulu bagi sekalian nabi itu. Baginda mengungkapkan nikmat tersebut semata-mata untuk mengkhabarkan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda, dan bukan dengan tujuan untuk nak berbangga-bangga atau tujuan untuk sombong bongkak ke atas umat baginda. Tidak. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasana al-wajhi wa hasana as-sawt, wa inna nabiyyakum ahsanuhum sawta wa ahsanuhum wajha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan ke atas muka bumi ini melainkan pasti kesemua mereka itu Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka wajah yang cantik dan suara yang merdu. Yani tuan-tuan, semua anbiya yang Allah Ta'ala utuskan ke atas kita, ke atas umat manusia ni tuan-tuan, kesemuanya pasti dikurniakan wajah yang saiga, yang cantik, yang kacak, dan dalam masa yang sama dikurniakan juga suara yang merdu kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ana ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sawta, dan akulah yang paling cantik rupa parasnya dan yang paling merdu suaranya di kalangan mereka. Yakni baginda khabarkan kepada kita bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan yang begitu hebat kepada baginda, di mana baginda adalah yang paling cantik rupa parasnya dan yang paling merdunya suaranya sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada yang lebih kacak daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di kalangan para anbiya yang lebih merdu suaranya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Manakala di sudut mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan ulama ada yang berpendapat bahawa mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad 1000 mukjizat. Dan ada juga di kalangan ulama yang berpendapat selain itu, yakni mereka berpendapat bahawa mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya berjumlah 3000 mukjizat. Ada yang kata 1000, ada kata 3000. Dan seperti mana yang telah kita maklum tuan-tuan, bahawa mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan para anbiya, ia dalam bentuk sesuatu yang mencari adat, sesuatu yang mencari adat, yakni yang luar biasa, berlaku pada tangan mereka-mereka yang mengaku Nabi, dan ia tidak mampu ditandingi. Dia tidak mampu ditandingi, dan ia menjadi bukti atas kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi tersebut, Nabi yang dikurniakan mukjizat tersebut.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Ya, memang betul. Bahkan dalam ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, demi sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, akan tetapi spesialnya, istimewanya aku ini Allah Ta'ala kurniakan wahyu kepadaku. Maka itu sebab tuan-tuan saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, manusia biasa seperti kita. Akan tetapi yang menjadikan baginda lebih istimewa daripada kita tuan-tuan adalah kerana baginda diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi penghulu bagi sekalian nabi dan imam bagi sekalian rasul. Baginda mempunyai ibu dan ayah seperti kita tuan-tuan. Baginda bernikah, baginda ada isteri-isteri baginda, dan baginda alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda zuriat hasil daripada perkahwinan bersama dengan pasangan baginda. Baginda makan dan minum seperti kita. Baginda memakai pakaian, memakai baju seperti kita. Baginda alaihi salatu wassalam kadang-kala gembira dan kadang-kala baginda bersedih. Baginda makan dan minum seperti kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda juga tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, ditimpakan musibah, ditimpakan penyakit ke atas baginda alaihi salatu wassalam. Ada kalanya baginda dihina, dicerca, dicela, disakiti, dipersenda, diejek. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah Taif kita menyaksikan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam begitu hebat disakiti sehingga cedera kaki baginda alaihi salatu wassalam. Mengalir darah daripada kaki baginda sehingga ke tapak kakinya. Dan apabila baginda berjalan tuan-tuan, kedengaran bunyi lecak darah yang berada di atas capal baginda alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tuan-tuan, walaupun baginda disakiti sedemikian rupa tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Baginda tetap bersabar demi nak menyampaikan tunjuk ajar, untuk menyampaikan petunjuk baginda kepada umat baginda alaihi salatu wassalam. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bersabar di atas siri-siri kesakitan yang ditimpakan oleh umat baginda ke atas baginda, sudah tentu tuan-tuan tidak akan sampai dakwah kepada kita. Kalaulah baginda berputus asa dengan kesakitan-kesakitan yang dilakukan oleh umat baginda ketika zaman baginda tersebut, lalu baginda tidak menyampaikan dakwah kepada mereka, maka bagaimana dakwah Rasulullah itu akan sampai kepada kita sehingga sekarang ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walaupun baginda Nabi Muhammad SAW dikurniakan kekuatan 40 orang lelaki, baginda SAW tuan-tuan kalau menghayun pedang tuan-tuan, kekuatan hayunan pedang baginda SAW itu seumpama kekuatan hayunan pedang 40 orang lelaki. Kerana baginda SAW di sebalik watak baginda yang lemah lembut, yang begitu penyayang, akan tetapi tuan-tuan, ketika di medan perang, baginda adalah seorang pahlawan, seorang perwira yang sangat hebat,
dan sangat berani, tuan-tuan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, boleh saja dengan kekuatan 40 orang lelaki yang Allah Taala kurniakan kepada baginda, boleh saja untuk baginda membalas kesakitan-kesakitan yang dilakukan ke atas baginda, akan tetapi baginda tidak lakukan. Sehingga bila teruk baginda diuji sedemikian, tuan-tuan, disakiti oleh umat baginda, datang malaikat yang menjaga gunung datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada baginda, wahai Muhammad, seandainya engkau perintahkan aku untuk aku menghampapkan ke semua mereka yang menyakitimu tersebut di antara dua gunung sehingga mati ke semua mereka itu, maka aku akan lakukan. Diberikan tawaran, tuan-tuan, kalau Rasulullah perintahkan kepada malaikat yang menjaga gunung untuk nak menghempapkan orang-orang yang menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu di antara dua gunung sehingga mati ke semua mereka itu, maka nescaya malaikat itu akan menurut perintahnya. Akan tetapi, tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak, jangan kau lakukan. Kerana aku masih lagi mengharapkan agar keluar dari sulbi mereka itu generasi yang pada satu hari nanti akan mempersaksikan bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yani jauh di sudut hati baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, walaupun baginda disakiti, akan tetapi baginda masih lagi menaruh harapan daripada generasi, menaruh harapan daripada mereka-mereka yang menyakiti baginda tersebut bahawa akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka itu satu ketika nanti generasi yang akan mengikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Allah Taala kurniakan kepada baginda pelbagai jenis mukjizat. Tuan-tuan, kalau kita berjalan, tuan-tuan, kalau kita berjalan di tepi jalan, kita tak pernah mendengar ada batu yang bagi salam kepada kita. Kita tak pernah mendengar pokok-pokok mengucap salam kepada kita, tuan-tuan. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjalan, ke mana sahaja baginda berjalan, tuan-tuan, batu-batu yang berdekatan dengan baginda, pokok-pokok yang berdekatan dengan baginda alaihi salatu wassalam akan mengucap salam kepada baginda alaihi salatu wassalam. Dan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berjalan, kita tak nampaklah pula, tuan-tuan, awan berarak di atas kepala kita, tuan-tuan, memayungi kita dari panas terik matahari. Tak ada. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, di antara kelebihan baginda, awan, bila baginda berjalan, awan akan berarak di atas baginda alaihi salatu wassalam, sekaligus memayungi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik matahari. Dan kita, tuan-tuan, bila kita pegang makanan ataupun kita pegang batu pada tangan kita, makanan dan batu yang ada pada tangan kita itu, tuan-tuan, tidak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila baginda memegang makanan, baginda memegang batu dengan tangan baginda yang mulia, batu dan makanan tersebut, tuan-tuan, mengucap tasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, seorang yang sangat luar biasa. Satu ketika, tuan-tuan, subhanallahil azim, baginda sedang berjalan di satu kawasan. Kemudian baginda melihat ada seorang lelaki yang dia adalah seorang pemburu bagi kijang. Dan dia berhasil pada ketika itu mendapat seekor kijang betina yang besar.
Maka apabila lelaki ini tuan-tuan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pergi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kijang yang telah pun diberkasnya itu, yang telah pun diikat kedua kakinya. Maka apabila dibawa kijang tersebut bersamanya bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini tuan-tuan tangkap kijang tersebut untuk disembelih, dipanggang, dimakan tuan-tuan. Jadi apabila dia bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kijang tersebut, kijang itu mengambil kesempatan untuk mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata kijang tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini telah menjadi penghalang di antaraku dan anak-anakku. Ya Rasulullah, anak-anakku sedang kelaparan ya Rasulullah. Aku ingin kembali kepada mereka untuk aku susukan mereka ya Rasulullah. Akan tetapi lelaki ini telah menjadi penghalang di antaraku dan anak-anakku. Ya Rasulullah, sudikah kamu menjadi penjamin bagiku, lalu aku dilepaskan sementara oleh lelaki ini untuk aku kembali semula ke pangkuan anak-anakku untuk aku susukan mereka? Setelah itu aku berjanji kepadamu ya Rasulullah untuk aku kembali semula ke sini segera. Dan setelah itu lelaki ini boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya pada diriku." Jadi subhanallahil azim, kijang betina itu tuan-tuan, ibu kijang itu mengadu halnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia nak susukan anak tapi tak boleh nak susukan anak sebab dah ditangkap oleh pemburu kijang tadi. Dan dia minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah menjadi penjamin bagi dirinya. Maka Rasulullah pun berkata kepada lelaki tadi, "Wahai fulan, adakah engkau terima untuk engkau bebaskan sementara kijang ini? Kemudian dia akan datang semula kepada kamu." Lalu tuan-tuan kata lelaki tersebut, "Siapakah yang akan menjadi penjamin, yang menjamin bahawa kijang itu akan kembali semula kepadaku selama aku melepaskannya? Adakah engkau?" Maka Rasulullah berkata, "Iya, aku yang menjadi penjamin bagi kijang ini." Subhanallahil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan kijang itu. Kijang itu tuan, bila dilepaskan terus berlari dengan begitu pantas masuk dalam hutan tuan-tuan, disusukan anak-anaknya. Susukan anaknya sehingga kenyang ke semua anak-anaknya tersebut. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segera semula tuan-tuan dia bergegas kembali semula kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila lelaki ini tuan-tuan melihat kijang itu kembali semula kepadanya, maka tuan-tuan dia tersentuh perasaannya pada ketika itu. Dan apa yang dilihat dengan matanya itu tuan-tuan meruntun jiwanya. Subhanallahil azim. Binatang pun tahu tuan-tuan sayang kasih kepada anak, nak susukan anak tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi apabila lelaki ini melihat kijang tersebut kembali semula kepadanya, ini telah menyentuh perasaannya, telah meruntun jiwanya. Akhirnya dia berkata, "Wahai kijang, pergilah kamu, aku lepaskan kamu, pulang semula ke pangkuan anak-anakmu." Subhanallahil azim. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kijang tersebut mendengar kata-kata lelaki itu, kijang itu tuan-tuan kembali lari semula masuk ke dalam hutan tuan-tuan sambil mengucapkan dengan lidahnya, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana binatang tuan-tuan mengadu hal mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan kisah seekor unta.
Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masuk di satu kebun tamar di Madinah. Bila Rasulullah masuk dalam kebun tamar itu, ada seekor unta tuan-tuan melihat tepat ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluarkan satu bunyi. Lepas itu tuan-tuan dia tunduk di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tengkuknya itu di atas tanah sambil menangis. Subhanallahil azim. Maka terus baginda berkata, unta siapakah ini? Maka tampil seorang pemuda tuan-tuan, pemuda Ansar, berkata, ini milik saya ya Rasulullah. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jualkan unta ini kepadaku. Akan tapi tuan-tuan lagi tersebut kata, ya Rasulullah, kalau kamu mahukan unta ini, kami boleh hadiahkan sahaja ia kepada kamu. Akan tetapi ini adalah satu-satunya unta yang dimiliki oleh family saya, dan dengan unta inilah kami mendapatkan pendapatan kami sehari-hari. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah di atas unta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu ini. Kerana sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku bahawasanya engkau telah memberatkan ia dengan kerja-kerja yang berat, akan tetapi dalam masa yang sama engkau menahan makan dan minumnya. Subhanallahil azim. Unta mengadu tuan-tuan, tak jaga, mengadu kepada Rasulullah, tuannya tidak menjaga kebajikannya. Dia disuruh buat kerja berat-berat, tapi makan dan minum disekat. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa kisah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, subhanallahil azim, kita bila tengok imam berkhutbah di atas mimbar tuan-tuan, bila mimbar turun bila imam turun daripada mimbar, tak ada pula tuan-tuan kedengaran bunyi tangisan mimbar ni tuan-tuan, menangis sedih kerana berpisah dengan tok imam, tok khatib. Tak ada tuan-tuan. Akan tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, satu ketika baginda sedang berada dalam Masjid Nabawi. Ada seorang makcik datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya, adakah kamu mahu untuk kami hadiahkan kepada kamu satu mimbar yang baru diperbuat daripada kayu? Makcik ini ada anak tukang kayu tuan-tuan. Anaknya tukang kayu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mahu silakan. Lalu dipersiapkan satu mimbar daripada kayu tuan-tuan yang cantik, dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan dalam Masjid Nabawi. Sedang Rasulullah berkhutbah tuan-tuan, satu hari Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar itu, tiba-tiba tuan-tuan kedengaran suara tangisan. Tangisan kanak-kanak, yang mana tangisan tersebut tuan-tuan seperti tangisan kanak-kanak yang kehilangan ibunya. Sayu, sedih. Tangisan itu makin kuat dan makin kuat sehingga para sahabat saling berpandangan di antara satu sama lain kerana mereka mencari-cari dari manakah datangnya suara tersebut, suara tangisan itu. Akhirnya tuan-tuan, pandangan mereka tertumpu kepada sebatang tunggul tamar tuan-tuan yang berhampiran dengan mimbar baru tersebut. Yang mana batang tamar itu dahulunya tempat Rasulullah bersandar tak kala baginda berkhutbah di hadapan para sahabat. Tapi bila mimbar dah siap, Rasulullah tak khutbah adalah di batang kayu tersebut, batang tamar itu, baginda naik di atas mimbar. Rupanya tuan-tuan, batang kayu ini sedih. Dia sedih kerana berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menangis hiba kerana rindukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila tangisan makin kuat, akhirnya tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Rasulullah pergi kepada batang tamar tersebut dan mendakap batang tamar itu dengan dagapan yang begitu kuat. Dan seolah-olah baginda ketika itu
sedang mententeramkan seorang kanak-kanak kecil yang sedang menangis. Seolah-olah baginda sedang memujuk anak kecil yang menangis, tuan-tuan. Akhirnya suara tangisan tersebut makin lama makin hilang, makin perlahan dan akhirnya hilang. Kata baginda SAW, demi Allah, seandainya aku tidak mendakap batang tamar ini, maka sudah tentu dia akan kekal menangis sehingga hari kiamat. Subhanallahil azim. Batang tamar pun, tuan-tuan, mengerti, tahu tentang erti kasih sayang dan rindu kepada baginda SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda SAW juga, tuan-tuan, adalah seorang insan yang pada satu ketika, tuan-tuan, terbit air memancut-mancut dari celah-celah jari jemari baginda SAW. Satu ketika tak kala tentera muslimin berada di Hudaibiyah, habis bekalan air pada mereka, tuan-tuan, dah tak ada air dah. Yang hanya ada air yang tinggal, tuan-tuan, ketika itu berada dalam satu bejana yang berada di hadapan baginda SAW. Lalu mereka datang kepada baginda SAW mengadu kepada Rasulullah. Maka baginda SAW memasukkan tangan baginda yang mulia di dalam bekas air yang berada di hadapan baginda. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuak-buak air terbit dari celah-celah jari jemari baginda alaihi salatu wassalam. Ini satu perkara yang luar biasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, berapakah bilangan kalian ketika itu? Maka kata yang meriwayatkan hadis tersebut, kalau bilangan kami 100,000 orang sekalipun, maka sudah tentu air yang keluar dari tangan Rasulullah itu cukup untuk kami semua. Akan tetapi bilangan kami pada ketika itu adalah 1,500 orang. Allahu Akbar. 1,500 orang, tuan-tuan. Kesemua mereka itu minum, berwudu dan melaksanakan hajat mereka menggunakan air yang keluar daripada celah-celah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mukjizat yang hampir sama, tuan-tuan, berlaku kepada Sayyidina Musa. Tatkala Bani Israel diuji dengan kemarau panjang sehingga dah tak ada air dah, tuan-tuan, mereka datang kepada Nabi Musa mengadu keadaan mereka. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa menggunakan tongkat ajaib yang ada di tangan baginda untuk dipukul pada semungkah batu yang besar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, terpancut 12 mata air dari batu besar tersebut apabila dipukul dengan tongkat baginda. Jadi memancutnya air dari sebuah bongkah batu yang besar, itu satu perkara yang luar biasa. 12 pancutan mata air keluar, itu satu perkara yang luar biasa. Akan tetapi, tuan-tuan, kata ulama, terpancutnya air membuak-buak dari celah-celah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam itu ternyata berkali-kali ganda lebih luar biasa daripada apa yang berlaku kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Allah Isa alaihi salam dengan doa baginda, orang yang buta kembali melihat, tuan-tuan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu ketika setelah mana selesai peperangan Badar Al-Kubra, ada seorang sahabat namanya Qatadah. Ketika mana keadaan memuncak dalam peperangan itu, tuan-tuan, situasi sedang berkecamuk, tak tahu macam mana, tuan-tuan, apa yang menimpa Sayyidina Qatadah ketika itu. Matanya, tuan-tuan, terkeluar. Bukan lagi tersembul, tidak, terkeluar daripada soketnya, tuan-tuan, sehingga berjuntai di atas pipinya. Subhanallahil azim. Dan kesakitannya, tuan-tuan, tidak terperi. Jadi para sahabat bila melihat keadaan Sayyidina Qatadah, tuan-tuan, begitu, mereka merasa sangat simpati.
Lalu tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka berkata, wahai Qatadah, kesiannya kami lihat kamu. Apa kata, potong saja mata tersebut supaya kamu kesakitan yang kamu tanggung itu menjadi ringan. Ada di kalangan sahabat yang suruh potong, tuan-tuan, dan ada di kalangan sahabat yang lain kata, jangan, bukankah kita ada Rasulullah? Jom kita bawa Qatadah bertemu dengan Rasulullah. Lalu bila dibawa Sayyidina Qatadah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak Qatadah, Allah kesiannya Qatadah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendekati Sayyidina Qatadah, dipegang mata Sayyidina Qatadah, tuan-tuan, dengan tapak tangan baginda yang mulia. Dipegang begitu, tuan-tuan, dan dia tolak mata tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mata itu kembali masuk ke dalam soketnya. Dan kata Sayyidina Qatadah, aku hampir-hampir tidak boleh nak bezakan mana satu mataku yang pernah terkeluar daripada soketnya, kerana tahap penglihatan bagi kedua-duanya sama, tak terjejas walau sedikit pun. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita, tuan-tuan, bila kita tengok bulan mengambang pada pertengahan bulan, tuan-tuan, bila kita isyaratkan tangan kita ke arah bulan, konon-kononnya nak belah bulan tu, tuan-tuan, tak adanya bulan, tak ada terbelah pun, tuan-tuan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila melihat ke arah bulan, baginda mengisyaratkan tangan baginda ke arah bulan tersebut dan dibelah bulan itu. Maka bulan, tuan-tuan, akur dengan arahan Rasulullah, dengan isyarat tangan Rasulullah itu, dan bulan terbelah dua mengikut isyarat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah turunkan tangan baginda begitu, maka separuh daripada bulan itu ikut, tuan-tuan, turun ke bawah. Dan bila Rasulullah angkat naik ke atas, tuan-tuan, yang turun tadi naik semula ke atas mengikut isyarat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika, tuan-tuan, Rasulullah keluar berdakwah di satu kawasan penempatan golongan Arab Badawi. Di situ, tuan-tuan, ada seorang lelaki yang kerjanya menangkap dhab. Dan dia mendapat dhab yang besar pada ketika itu, dan dhab itu dah pun mati. Bila dia sampai ke kampungnya itu, dia tengok ramai orang duk berhimpun di luar rumah. Lalu, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun bertanya, kenapa kalian berhimpun di sini? Kata salah seorang di kalangan mereka, entah ada seorang lelaki datang ke kampung kita ini mengaku dia nabi akhir zaman. Maka lelaki tadi ni menyusup, tuan-tuan, celah-celah manusia sehinggalah pergi berdiri di hadapan Rasulullah. Dia berkata, demi Lata dan Uzza, dia bersumpah dengan nama berhala, tuan-tuan, demi Lata dan Uzza, katanya, tidak ada orang yang lebih dusta ucapannya yang pernah aku temui di atas dunia ini melainkan engkau, wahai Muhammad. Di sebelah Rasulullah, tuan-tuan, Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar dengar, tuan-tuan, kawan ni mencerca Rasulullah, dia terus keluarkan pedang, dihunus tepat pada leher kawan tadi yang mencerca Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal sahaja lelaki yang biadab ini, ya Rasulullah. Maka, tuan-tuan, Rasulullah kata, jangan, wahai Umar, jangan. Maka bila Sayyidina Umar mendengar kata-kata Rasulullah tersebut, dia kembali memasukkan pedangnya dalam sarung. Lepas dia tak jadi penggal kepala lelaki tadi ni, tuan-tuan, lelaki tadi bercakap lagi. Dia berkata, ya wahai Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu melainkan setelah mana dhab ini terlebih dahulu beriman denganmu. Lalu dicampakkan dhab tadi, tuan-tuan, jatuh depan baginda sallallahu alaihi wasallam, dhab yang dah mati. Dia mencabar Rasulullah bahawa dia tidak akan beriman kepada Rasulullah melainkan setelah mana dhab tersebut terlebih dahulu beriman dengan Rasulullah. Dhab dah lah mati, tuan-tuan, binatang pula, nak bercakap macam mana? Akan tetapi, tuan-tuan, subhanallahil azim, Rasulullah melihat ke arah dhab tersebut. Lalu Rasulullah memanggil dhab tersebut.
Ya Dhab, wahai Dhab. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Dhab itu membuka mata lalu bercakap dengan lidah yang fasih. Kata Dhab itu, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku menyahut seruanmu ya Rasulullah. Aku menyahut seruanmu wahai utusan Allah. Subhanallahil azim. Kemudian Rasulullah tanya lagi, ya Dhab, man ana? Wahai Dhab, siapakah aku? Maka kata Dhab tersebut, anta Rasulullah. Kamu adalah utusan Allah. Maka beruntunglah mereka-mereka yang menyahut seruanmu, dan celakalah mereka-mereka yang mendustakan ajaranmu. Lalu Dhab tersebut mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucap syahadah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas Dhab itu ucap syahadah, lelaki itu juga tuan-tuan ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih benar ucapannya yang pernah kutemui di atas dunia ini melainkan engkau wahai Muhammad. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua secebis daripada kisah kemu'jizatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semua mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada baginda itu merupakan dalil atas kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda alaihi salatu wassalam. Maka kita selaku umat baginda, hendaklah kita mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ikutan yang sempurna. Dan yakinlah tuan-tuan, orang yang mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ikutan yang sempurna, maka orang ini akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam syurga kelak. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, seandainya kalian benar-benar mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Nescaya kalian akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nescaya Allah Ta'ala akan kurniakan kampunan kepada kalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cukuplah tuan-tuan untuk pada malam ini sebagai pengisian yang insyaAllah akan mengingatkan kita kepada Rasul SAW, akan menyegarkan ingatan kita kepada baginda SAW. Yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin, penyakit yang dialami oleh anak kita, cucu-cucu kita, ibu dan ayah kita, pasangan kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita, Allah Ta'ala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.